Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat ketemu di sini, dan mudah-mudahan majlis ilmu yang kita pelajari ataupun yang kita hadiri pada setiap hari di sini ataupun setiap minggu akan banyak membawa kebaikan dan manfaat kepada kita semua, kerana ilmu yang disampaikan di dalam majlis ini adalah ilmu-ilmu wahyu, iaitu ilmu-ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu juga yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ilmu itu merupakan peraturan-peraturan hidup kita. Sama ada peraturan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun peraturan kerana kita berurusan dengan masyarakat, dengan manusia, ya. Jadi hadis yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah hadis yang berkaitan dengan masalah kerjasama. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Yang bermaksud gambaran kehidupan orang-orang yang beriman dari segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai antara satu sama lain, samalah seperti anggota tubuh badan yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak akan tidur malam dan boleh membawa kepada demam. Itulah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Islam. Jadi orang Islam dan orang yang beriman ini diibaratkan seperti satu anggota tubuh badan, di mana kalau salah satu daripada anggota tubuh badan kita sakit, maka kita akan dapat merasakan kesakitan pada tubuh badan yang lain. Kalau kita sakit perut, maknanya kita tak selesa. Jadi kepala pun tak selesa, segala-galanya tak selesa, sakit gigi pun begitu juga. Dan begitulah sepatutnya yang ada pada kita, yang kita rasakan, ya, bila ada salah seorang anggota masyarakat Islam yang ditimpa kesusahan ataupun yang ditimpa musibah, sepatutnya kita pun dapat rasakan bersama, dapat rasakan bersama dan bersimpati dengan mereka, sehingga dengan itu menggerakkan diri kita untuk menghulurkan bantuan dan untuk membantu mereka, Daripada hadis ini, pengajaran yang boleh kita dapati ialah kerjasama wujud dan berkembang dalam suasana kehidupan yang harmoni dan stabil. Kehidupan begini berpunca daripada kemesraan berkomunikasi, kemesraan kecintaan dan kasih sayang serta saling bersimpati. Jadi dalam apa urusan pun, terutama dalam urusan kita dalam rumah tangga lah umpamanya, dalam rumah tangga kita, antara kita suami isteri, mestilah mempunyai saling kerjasama antara satu sama lain. Kita boleh bantu urusan-urusan atau kerja-kerja isteri, isteri kita pun sepatutnya boleh bantu urusan-urusan kerja kita. Jadi dengan ada semangat bekerjasama inilah yang menyebabkan rasa cinta, yang menimbulkan rasa cinta dan menimbulkan rasa gembira, kerana pasangan kita mau membantu urusan kita dan kita pun bersedia membantu. Tapi kalau umpamanya dalam rumah tangga tak ada kerjasama lah, suami sendiri saja, isteri pun sendiri saja, atau isteri nak bekerjasama, suami rasa keberatan, ajak berunding pun malas, tak mau bercakap dan sebagainya. Jadi dalam hal seperti ini, tentu sekali lah mereka berdua ni tak hidup dalam keadaan yang mesra. Masing-masing ada gap yang tersendiri, dan kalau kita hidup dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita tidak ada semangat bekerjasama dan gotong royong ataupun tolong menolong, ini akan menyebabkan kita rasa boring duduk dalam hidup rumah tangga.
Sebab itu kita lihat ada orang yang kadang-kadang lebih banyak membuangkan masa di luar. Balik kerja, tak terus balik kerja, jumpa kawan, duduk kat kedai-kedai minuman, gerai-gerai dan sebagainya, minum dan sebagainya. Kalau umpamanya kebetulan malam tu ada bola, sama ada bola lokal ke ataupun Malaysia ke ataupun World Cup ke atau English Cup ke, jadi bersama-sama kawan-kawan duduk tengok bola. Hari-hari lain pun begitu juga, tak balik rumah untuk bersama-sama dengan isteri dan anak-anak. Jadi kalau umpamanya sikap ini berterusan, maka selama-lamanya nanti suami itu akan menjadi orang yang terpencil dalam rumah tangga. Tak ada siapa yang nak melayan dia, tak ada siapa yang nak ajak berbual dengan dia, tak berkomunikasi dengan dia, sebab daripada awal lagi dia dah mula menjauhkan diri. Lebih-lebih lagi kalau umpamanya anak-anak tu masih kecil, umpamanya anak-anak tu masih dalam peringkat umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mana masih bawah daripada belasan tahun lah, ataupun belasan tahun sekalipun, kalau kita tak bermesra dengan mereka, mereka nanti tak akan mesra dengan kita. Sebab Nabi kan ajar, apabila kita mendidik anak tu daripada umur sejak dia lahir sampai dia umur 7 tahun, mestilah kita memberikan dia kasih sayang yang sepenuhnya. Timang dia, rapat dengan dia, jadikan dia macam kita punya kawan dan sebagainya, gurau, senda dan sebagainya. Bila sampai umur 7 tahun, sampai umur daripada 7 sampai 15 tahun, Nabi ingatkan kepada kita agar memberikan dia pelajaran. Jadi mengingatkan kepada kita, memberikan dia pelajaran. Jadi maknanya kita akan tak sekolah daripada umur 7 tahun sampai umur 15 tahun, itu maknanya kita dah buat betul lah. Tapi masalahnya bila kita dah berikan pelajaran dan tak ke sekolah, kita juga memerlukan perhatian. Perlu memerhatikan anak-anak itu, sejauh mana perkembangan persekolahannya dan sejauh mana perkembangan pelajarannya. Itu nak kena ambil tahu, dan bila nak ambil tahu, kita kena duduk bersama-sama dengan mereka, buka buku rampaian mereka, exercise mereka, tengok perkembangannya, performance-nya, sejauh mana dia memahami apa pelajaran yang diajar oleh guru-gurunya. Kena tengok buku latihannya, buku exercise-nya, sama ada banyak yang betul ke banyak yang salah, banyak merahnya ke banyak birunya. Itu kena perhati. Dan bila kita nak memerhatikan anak-anak kita dalam keadaan demikian, kita kena balik rumah, kena bersama-sama dengan mereka. Bukan kita duduk kat kedai-kedai, gerai, tengok TV bersama kawan-kawan. Jadi kalau umpamanya kita harapkan isteri kita sajalah, dan kalau kebetulan isteri kita pun barangkali tak sampai peringkat itu, ilmu dia pun tak dapat menunjuk atau membimbing anak-anaknya. Jadi inilah yang menyebabkan kadang nanti kita akan berjauhan dengan bapa kita ni, akan berjauhan dengan anak-anak, sebab kita dah mula berjauhan sejak anak ni kecil lagi. Jadi bila kita mula berjauhan, dia akan berjauhan juga dengan kita. Dia akan menjauhkan diri dari kita dan tak mau rapat dengan kita, tak mesra dengan kita. Nanti bila kita dah tua, kita dah tak ada kerja, kita dah lemah, di situ baru kita sedar bahawa anak-anak tak rapat dengan kita. Dia datang tengok kita pun 2-3 bulan sekali, tengok aja. Tak ada lah nama orang kata nak tolong pimpin kita pergi masjid ke, atau nak ambil kita bawa pergi ke masjid seminggu sekali ke persembahyang Jumaat. Tak ada dia. Sebab kita dah menjauhkan diri daripada diri dia. Jadi dia semangat nak berkhidmat kepada anak pun dah tak ada lah. Kerana daripada awal lagi kita dah tak bekerjasama dengan dia. Itulah pentingnya bekerjasama. Bukan saja bekerjasama di kalangan kita dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan tidak masjid saja, tapi bekerjasama dalam rumah tangga, bekerjasama dengan anak-anak. Itu pun adalah penting. Sebab itu boleh membawa kepada kemesraan, boleh membawa kepada hubungan kita yang rapat. Dan dengan itu, apabila hubungan kita rapat, kita akan selalu sentiasa bersama-sama dengan keluarga di mana pun kita berada dan kita pergi. Sebab itu kan kita tengok kadang-kadang keluarga mak bapak lain, mak lain dan sebagainya kan, kerana inilah. Macam tengok saya bimbing seorang pasangan suami isteri, kerana bapa ni
Bapa dia adalah jenis orang yang memang malas bekerja, on off lah, sejak kerja, sejak tak kerja. Perkara macam ni memang waktu saya di Mahkamah Syariah tu memang selalu berlaku. Yang ada orang yang memang malas bekerja, jadi mak terpaksa bekerja daripada sejak kahwin sampai anak dah tua pun terpaksa kerja, kerana suami on off, malas, tak sanggup nak terima cabaran. Kerja mesti ada cabaran lah kan. Kerja pun mesti ada ujian. Mana ada kerja yang tak ada cabaran dan tak ada ujian kan? Mesti ada cabaran dan ada ujian. Jadi kalau dah tak mau kena cabar, jangan hidup. Jawabnya senang aja. Dia nak kerja sendiri pun ada cabaran, ada ujian. Berniaga pun cabaran. Kalau masa satu ketika berniaga tu boleh flop, jatuh, bankrupt habis sekali, cabaran juga. Ataupun bila berniaga tiba-tiba tak laku, cabaran juga. Adat berniaga ada untung, ada rugi. Adat bekerja pun ada masanya kita jalan kerja macam biasa, ada masanya kita tercabar. Sebab hidup, dalam hidup mesti ada cabaran, dalam kerja pun mesti ada cabaran. Jadi kena tahanlah cabaran tersebut. Dan cabaran tu kadang-kadang mengajar kita, memperbaiki keadaan kita. Dengan ini kita tahu bahawa cara yang kita buat ni sebenarnya kurang tepat. Jadi yang lebih baik ni dengan cara yang kita dah belajar kesilapan kita. Jadi cabaran tu mengajar. Tapi orang ni malas, nak senang aja dapat duit. Jadi jalan keluar dapat duit senang, apa nak dapatkan duit daripada isteri, isteri bagi sikit-sikit je. Jadi bagaimana? Tak elok. Ambil loan yang mudah, nak pergi bank, nak ambil personal loan dan sebagainya, tak boleh pasal tak ada kerja. Apa cagaran dia kan? Jadi ambil Tailong dia punya charge mahal. Sekarang oleh kerana dah terlalu banyak, dia terpaksa tinggalkan Singapura, lari ke Malaysia. Dia rasa tak secure juga daripada Malaysia, sekarang dia lari pergi Indonesia. Berapa susah hidup macam ini, kerana tak, pertama sekali tak bertanggungjawab terhadap anak-anak, terhadap orang rumah tangga, sedangkan itu adalah amanah dia. Jadi sebab itulah sekarang hidupnya selalu diburu. Sendiri takut dengan bayang-bayang. Takut nak duduk kat Singapura, takut nanti nyawa terancam. Rumah dah mula kena simbar cat dan sebagainya kan. Nyawa terancam. Kalau mati, orang kata boleh habis juga. Pun belum tentu rehat dalam kubur. Kalau umpamanya hidup, tangan patah, mata buta dan sebagainya, dah lah jadi timpang, cacat cedera kan. Jadi kerana daripada awal lagi dah tak betul, sekarang Tuhan bagi dia balasan. Dulu takut cabaran, sekarang cabaran dia lebih hebat. Jadi cabaran dia ni kerana dia sendiri buat, bukan orang lain buat. Dia sendiri buat cabaran ni, jadi sekarang menjadi orang yang takut kepada bayang-bayang, dan dia jadi orang buruan, terpaksa meninggalkan anak isteri, terpaksa meninggalkan kesusahan, kemewahan yang berada di dunia di Singapura ni, pergi ke tempat lainnya yang kononnya dia akan dapat kemewahan atau kemudahan, padahal belum tentu dia akan dapat kemewahan dan kemudahan. Lebih-lebih lagi itu adalah negeri orang, umur dia pun umur dah tua, tak ada orang yang nak bagi kerja. Kalau dia rajin, di Indonesia tu saya tanya orang-orang yang kalau rajin berniaga, memang senang dapat. Tapi kalau dah malas macam dia tu, kerja yang ada kat sini tak terangkat, apalagi nak kerja sendiri kat sana. Kalau nak kerja sendiri kat sana pun kena modal dulu. Kalau nak berniaga, nak beli barang yang nak diperniagakan, walaupun nak berniaga kecil-kecil pun kena beli barang. Ini adalah akibat orang yang tak merancang masa hidup dia, dan bila dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga tak orang kata tu tidak mengatur kehidupannya dengan sempurna. Jadi itulah akibat orang-orang yang tak mahu bekerjasama dalam kehidupan hidup di dunia. Rasulullah melahirkan masyarakat harmoni dan simpati dapat dijadikan contoh yang paling baik bagi mewujudkan suasana kerjasama dalam masyarakat ini. Kalau kita tengok pada zaman Rasulullah telah melahirkan masyarakat yang bersimpati.
Contohnya bila kita tengok bila berlaku hijrah, bila orang-orang Mekah berhijrah ke Madinah, dan kita tahulah orang-orang yang dari Mekah berhijrah tu dia tinggalkan harta bendanya, perniagaannya, rumahnya di Mekah kerana mematuhi perintah Allah SWT agar berhijrah ke Madinah. Dan kerana mematuhi perintah Rasulullah, mereka pergi berhijrah walaupun mereka terpaksa tinggalkan barang-barang kemewahan mereka ataupun harta benda mereka. Tapi bila sampai di sana, orang-orang Madinah yang digelar orang-orang Ansar ni, mereka menyambut kedatangan orang-orang Mekah ni yang dikatakan orang Muhajirin dengan baik. Nabi merapatkan mereka, mempersaudarakan mereka antara satu sama lain, sehingga dengan itu orang-orang Madinah tu dia mengeluarkan belanja untuk membantu orang-orang yang datang ke Mekah. Nabi join rapatkan hubungan tu, jadikan saudara, ini kau saudara dengan ini, saudara ini, jadi yang jadi saudara tu membantulah. Jadi dengan cara macam ini kita dapati orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin yang datang dari Mekah dapat hidup dengan baik, sempurna, aman, sentosa. Berkat apa? Kerjasama. Kerjasama daripada orang-orang Madinah yang mau membantu dan menolong orang-orang Muhajirin yang dari Mekah ni yang tidak punya apa-apa, di mana barang-barang dia ataupun hartanya banyak dah ditinggalkan di Makkah Al-Mukarramah. Tapi ada kerjasama, semangat gotong royong, semangat tolong menolong atas dasar Islam, atas dasar orang beriman. Maka orang-orang Muhajirin ataupun orang-orang yang musafir daripada Mekah ni, dia tidaklah menjadi orang merempat bila sampai ke Madinah. Sebab Nabi dah menyatu padukan mereka dan menemukan, mempersaudarakan antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lain. Jadi gambaran sebuah masyarakat yang bekerjasama dan saling bantu membantu yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah wujudnya keadaan bersimpati antara anggota masyarakat. Bak kata pepatah, cubit peha kiri, peha kanan terasa juga. Jadi kerjasama menjadi amat penting, khususnya dalam menjayakan satu-satu misi, sama ada kenegaraan ataupun kemasyarakatan. Jadi itu kelebihan kerjasama. Jadi dengan kerjasama, sebarang yang sukar dan yang susah, bahkan dianggap hampir mustahil, akan menjadi amat mudah, senang dan pantas diselesaikan. Kalau ada kerjasama, tak ada sesuatu pun yang susah, semuanya akan jadi senang kalau ada kerjasama. Walaupun kita rasa macam hampir-hampir, macam mustahil nak boleh berlaku, tapi bila kerjasama tu begitu kuat, akan berjaya lah kita. Perhatikanlah peperangan Khandaq umpamanya, atau Ahzab yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Antara tentera musyrikin Mekah bergabung dengan kabilah Arab, jumlah kekuatannya hampir 10,000 orang. Jadi tentera orang-orang kafir ni dia bergabung, join dengan tentera orang-orang kafir di Mekah. Madinah dengan Mekah, yang kafir ni join, jumlahnya 10,000 orang. Tentera ni nak menyerang kota Madinah yang di kerajaan yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Sebenarnya dia nak serang Islam, nak serang Nabi kita Muhammad SAW kan. Manakala jumlah tentera orang Islam hanya 3,000 orang saja. Tapi dengan strategi yang diinovasikan oleh Salman Al-Farisi dengan cara menggali parit, Rasulullah telah membagikan jarak galian untuk beberapa orang secara bekerjasama. Ianya dapat disiapkan dalam masa beberapa hari saja. Akhirnya umat Islam dapat menjadikan parit tersebut sebagai benteng daripada kemarahan musuh, sehingga datangnya pertolongan Allah apabila diterbangkan segala kemah dan pulanglah kaum musyrikin dalam keadaan hina dan patah semangat. Inilah berkat kerjasama. Jumlah askarnya hanya 3,000 orang Islam, tapi jumlah askar orang yang bukan Islam ni 10,000, kerana mereka tu bergabung. Orang-orang musyrikin Mekah berkumpul, berimpun,
bergabung dengan orang-orang Madinah sendiri yang bukan Islam. Tapi oleh kerana orang Islam tu bekerjasama, Salman Al-Farisi adalah seorang Farsi atau orang Iran. Dia orang baru masuk Islam dan bukan orang Mekah, bukan orang Madinah dan bukan orang Arab pun. Tapi dia memberikan cadangan kepada Rasulullah agar kita galilah parit. Buat parit longkang besar. Sebabnya keadaan seperti ini pernah dilakukan semasa beliau dia di Farsi. Jadi buat parit. Jadi bila musuh datang menyerang, dia tak nampak di parit, dia akan jatuh ke dalam. Bila jatuh ke dalam, sama ada kat bawah tu tinggal pancung je ke atau dah jatuh mati, masing-masing lah. Jadi dalam masa 5 hari tu orang Islam bekerjasama gali parit. Bukan macam sekarang kalau gali parit, sedangkan pusara abadi pun bila gali pun dah pakai alat dia kan. Ini pakai cangkul. Pusara abadi pun dah pakai itu. Dah tak pakai tangan lagi. Tangan cuma pegang aja, yang jalankan mesin tekan je. Jadi yang saya tahulah dekat pusara abadi pun dia punya tanahnya pun keras katanya lah, sebab itu orang pakai mesin tu kan. Mekah pun sama, Madinah pun sama, lagi keras lagi. Batu-batu mana ada tak lihat, dia nampak sana? Tak nampak pun. Biasa pergi Mekah kan. Tengok kalau kita pergi kat Jabal Uhud, ke Jabal, semuanya batu kerikil. Cuba bayangkan orang-orang Islam yang tak punya mesin, tak punya alat untuk mengorek lubang, mengorek tanah, gunakan tangan tu. Dengan jubahnya lagi, pakai jubah, bukan pakai baju, pakai seluar pendek atau bukan pakai seluar panjang, pakai jubah. Satu-satu. Tapi oleh kerana semangat Islamnya tu ada. Kerana itu adalah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang penting tu mereka bekerjasama untuk menang. Maka digali lah parit yang begitu panjang, sehingga dengan itu dapat memperdayakan musuh-musuh yang bukan musuh-musuh umat Islam. Kan? Masa 5 hari saja dah dapat gali parit. Tak tahulah bagaimana payahnya, susahnya, penatnya. Allah SWT sajalah yang Maha Mengetahui. Tapi oleh kerana mereka bekerjasama, mereka mendapat pertolongan Allah. Pertama sekali mereka menang dalam ini. Kemudian kemah-kemah orang-orang kemah-kemah kemah-kemah musuh ni yang mereka buat kemah di luar, sebab mereka datang dari Mekah mesti perlu kemah lah, macam orang kata station lah kan. Habis Allah turunkan angin, ditiup kemah-kemah ni berterbangan, terbuka semua. Jadi mereka pun lari lintang bukang, baliklah yang dari Mekah baliklah ke Mekah, yang ke Madinah baliklah ke Madinah. Jadi pertolongan tu diperolehi melalui siapa? Kerjasama. Pertolongan Allah datang dengan sebab ada kerjasama. Jadi kalau kita perhatikan dalam kegiatan-kegiatan masjid pun sekalipun, bila ada kerjasama, mudahlah kita mendapat menjayakan projek kita. Cuba kita tengok, banyak masjid-masjid yang nak dibangunkan semula. Tapi kalau kerana umat Islam di Singapura ni, dia satu pemurah, suka buat amal-amal baik, jadi bekerja sama semua orang Islam bekerja sama untuk mengumpulkan duit. Jadi dengan sebab itulah dapatlah masjid-masjid yang dah usang ni diperbaiki semula dengan berkat kerjasama siapa? Kerjasama orang-orang Islam sendiri. Ni mana punya ni? Yang bunyi ini. Kalau cakap pasal batu dia dah bunyi. Mesin jadi kita tak boleh sambung lah nampaknya pasal dah disuruh berhenti tu. Minggu depan kita tengok minggu depan saya ada lagi. Kita tengok apakah contoh-contoh ayat Al-Quran yang menggalakkan kita agar bekerjasama dalam perkara-perkara ini. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.